Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6, SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, hari ini cikgu akan bincang pengajian perniagaan STPM semester pertama. Okay. So, tajuk yang kita akan bincang ni berkaitan dengan sukatan pelajaran. So, semester 1 ni ada 5 subtopik, iaitu tajuk iaitu perniagaan dan persekitaran, pengeluaran, pemasaran, kewangan dan sumber manusia. Okay. Alright. So, dalam bahagian pertama, kita akan belajar tentang pengenalan kepada perniagaan. Okay. Cikgu akan bincang 2 bahagian hari ini. Bahagian pertama ialah berkaitan dengan konsep perniagaan dan bukan perniagaan, di mana kamu perlu mentakrifkan. Takrif maksudnya memberi maksud perniagaan. Yang kedua, kamu kena bandingkan organisasi yang bermotifkan untung dengan organisasi yang tidak bermotifkan untung. Okay. Dan bahagian berikutnya, kamu kena bincang tentang untung, okey, iaitu apakah maksud untung dan juga apakah kepentingan untung pada sesebuah perniagaan. Okey, so ini yang kita akan belajar hari ini ya. Okey, berkaitan dengan konsep perniagaan. Okey, so perniagaan ni rujuk pada aktiviti menjalankan urus niaga, jual beli. Okey, kita terlibat dalam aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan. Tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak, pada masa yang sama untuk mendapat keuntungan. Okey. So, definisi perniagaan ni ada 3 perkara penting. 1, melibatkan jual beli barang dan perkhidmatan. Yang kedua, memenuhi keperluan dan kehendak, dan juga untuk mendapat keuntungan. Okey. Jadi kalau soalan tanya, apakah konsep atau elemen penting dalam perniagaan? Ada 4, iaitu yang pertama, melibatkan jual beli barang atau perkhidmatan. Yang kedua, ada pertukaran nilai. Okey, bila kita pergi ke pasar raya, kita beli barang, kita kena buat bayaran. Bayaran tu melibatkan pertukaran nilai. Okey, memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Ada pengguna beli barang untuk memenuhi keperluan. Okey, contohnya beli beras. Okey, beli barang makanan ni untuk keperluan. Ada juga pengguna yang beli untuk memenuhi kehendak, iaitu hidup lebih selesa. Okey, contohnya beli kereta, beli kipas angin, beli televisyen dan sebagainya. Dan peniaga ni, dia menjalankan aktiviti jualan barang ni untuk mendapat keuntungan. Matlamat dia adalah untuk mendapat keuntungan. Okey, itu rujuk pada konsep perniagaan. Okey, ingat dia. Okey, apakah perbezaan atau perbandingan antara organisasi yang bermotifkan untung dengan organisasi yang tidak bermotifkan untung? Okey. So, di sini kita boleh bezakan 2 unit ni dari beberapa aspek. Okey, contohnya motif, sumber kewangan, pengurusan, aktiviti perundangan dan percukaian. Okey. So, organisasi yang bermotifkan untung ni contohnya seperti Syarikat Adabi, Syarikat Nestle, okey, restoran, kedai runcit, itu adalah contoh organisasi bermotifkan untung. Yang tidak bermotifkan untung ni rujuk pada kelab atau persatuan. Okey, contohnya kelab wanita, okey, kelab bola sepak, kelab belia, okey, kelab pengguna Islam dan sebagainya. Okey. Dan motif OBU adalah untuk mendapatkan keuntungan. Matlamat mereka memaksimumkan keuntungan. Manakala yang OTBU ni tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan sosial ahli. Okey, kebajikan sosial anggota kelab berkenaan. Sumber kewangan atau modal ni, OBU ni disumbangkan oleh pemilik perniagaan. Okey, dia menyumbangkan modal, tak cukup, boleh buat pinjaman, boleh gunakan keuntungan atau simpanan peribadi. Kalau syarikat besar, dia akan jual saham pada orang ramai. Okey. Manakala yang OTBU ni, dia dapat sumber kewangan daripada iuran ahli, okey, atau sumbangan masyarakat, derma dan sebagainya. Okey. Dari segi pengurusan, OBU diuruskan oleh pemilik perniagaan atau lembaga pengarah, okey, iaitu pemegang saham utama. Jadi kalau perniagaan kecil diuruskan oleh milik pemilik lah. Kalau syarikat besar ni diuruskan oleh lembaga pengarah. Okey. Manakala OTBU ni diuruskan oleh jawatan kuasa yang dipilih oleh ahli. Okey. Mereka yang memilih pengurusi, setiausaha, bendahari dan mereka akan uruskan organisasi berkenaan. Okey. Dan dari aspek aktiviti, okey, OBU ni terlibat dalam aktiviti pengeluaran, penyediaan dan penjualan barang atau perkhidmatan. Okey, ada syarikat yang hanya keluarkan barang,
Ada syarikat yang menjual barang dan ada juga yang menyediakan perkhidmatan. Okey, contohnya Tenaga Nasional menyediakan perkhidmatan bekalan elektrik. Okey, Tesco, Aeon terlibat dalam penjualan barang. Okey, ada syarikat seperti kereta ni, syarikat Proton terlibat dalam pengeluaran dan penjualan kereta. Okey, OTBU ni dia terlibat dalam aktiviti sosial. Okey, contohnya mengadakan kursus, ceramah, kempen, pertandingan, perkhidmatan dan sebagainya. Dan aktiviti ini lebih kepada sosial. Okey, untuk menjaga kebajikan anggota kelab berkenaan. Okey. Dari aspek perundangan, OBU ni tertakluk pada Akta Syarikat atau Akta Pendaftaran Perniagaan. Okey. OTBU ni di bawah Akta Pertubuhan. Okey. Dan OBU dikenakan cukai, OTBU tidak dikenakan cukai. Okey, jadi apal beberapa aspek perbezaan. Cuba tengok ada 3P kan, iaitu pengurusan, perundangan, percukaian. So kalau boleh apal 3P itu, pengurusan, perundangan, percukaian. Okey, poin tambahan, motif, sumber kewangan, aktiviti. Okey, apal at least 4 perbezaan antara OBU dengan OTBU. Okey. Okey, apa dia untung? Untung ni rujuk pada lebihan hasil daripada kos. Okey, kita berniaga untuk mendapat keuntungan. Dan untung ni kita akan dapat bila hasil kita melebihi daripada kos. Okey. Hasil ni kita dapat bila kita menjual barang atau perkhidmatan. Okey, contohnya kamu ni seorang penjual nasi lemak. Okey, bila kita jual nasi lemak, katakan kamu jual satu bungkus ni RM1. Okey, kalau kita jual 10 bungkus, kamu dapat RM10. Okey. Kos ialah belanja. Belanja untuk mengeluarkan suatu barang. Okey, contohnya seorang pengusaha kantin kena bayar sewa bangunan, okey, kena bayar gaji pekerja, kena beli barang, kena bayar bil elektrik, bil air, itu adalah kos atau belanja. Jadi lebihan hasil daripada kos ni dikenali sebagai untung. Okey. Contohnya katakan hasil ialah RM60,000, belanja ialah RM40,000 dan peniaga akan dapat untung sebanyak RM20,000, iaitu hasil tolak belanja. Okey. Okey. Kenapa untung ni penting pada perniagaan? Okey, satu sebagai ganjaran kewangan. Okey. Sebab usahawan ni atau pemilik ni dia menanggung risiko. Okey, dia mulakan perniagaan ni dia menanggung risiko. Jadi perniagaan yang berjaya ni akan dapat ganjaran. So untung ialah ganjaran pada pemilik perniagaan kerana dia seorang yang menanggung risiko, dia lah orang yang memulakan perniagaan. Okey. Untung juga boleh dijadikan sebagai sumber modal tambahan. Okey, kalau untung banyak, kita boleh gunakannya untuk kembangkan perniagaan. Contohnya buka cawangan baru, okey, memperbesarkan perniagaan, okey. Katakan you buka sebuah restoran. Bila untung banyak, kita boleh buka cawangan baru. Okey, itu dipanggil sumber modal. Okey. Dan untung juga menjadi imej perniagaan. Kalau perniagaan kita dapat banyak untung, itu menunjukkan kamu ni seorang pengurus atau pemilik perniagaan yang berjaya, menunjukkan lambang, status. Okey. So perniagaan yang dapat banyak untung ni dianggap sebagai perniagaan yang cemerlang, perniagaan yang baik. Okey, itu menunjukkan imej yang baik. Okey. Dan untung juga memberi motivasi atau dorongan kepada pemilik. Lagi banyak untung, lagi banyaklah dia akan sumbangkan tenaga, masa untuk memajukan perniagaan. Dia bekerja lebih keras. Okey. Dan untung juga membantu peniaga untuk menjalankan tanggungjawab sosial. Okey, contohnya beri derma, sumbangan kepada masyarakat. Okey. Untung ni datang daripada masyarakat. Bila masyarakat membeli barang, peniaga dapat untung. Jadi sebahagian untung ni perlu dipulangkan semula kepada masyarakat dalam bentuk derma, sumbangan dan sebagainya. Okey. Of course, untung ni memberi kepuasan pada pemilik, satisfaction. Sebab perniagaan dia berjaya. Untung juga membantu dia menggunakan teknologi baru. Lagi banyak untung, lagi banyaklah modal yang boleh dilabur untuk beli alatan baru, kaedah baru dan sebagainya. Okey. Dan untung juga memberi kesan pada nilai saham syarikat, nilai share. Okey. Syarikat yang dapat banyak untung, harga share dia akan meningkat. Kalau syarikat tu mengalami kerugian, nilai share akan menurun. Okey. So ingat dia, kalau soalan tanya apakah kepentingan untung, antaranya adalah ganjaran pada pemilik, okey, boleh jadikan sebagai modal, imej, motivasi, tanggungjawab sosial dan sebagainya. Apalah mana-mana 4 kepentingan untung. Okey.
Okey, strategi menjawab soalan peperiksaan. Okey, di sini cikgu akan explain apakah kata tugas yang biasa keluar dalam exam dan juga apakah jawapan yang diperlukan. Okey. Kalau soalan tanya apakah, biasanya kamu diminta beri maksud atau ciri tanpa uraian. Okey, contohnya apakah maksud perniagaan. Okey. Kalau dia kata nyatakan, berikan, senaraikan, kamu diminta berikan ciri atau fakta tanpa uraian. Okey, berikan fakta atau ciri tanpa melibatkan uraian. Kalau soalan kata terangkan, jelaskan, kena bagi fakta uraian dengan contoh yang sesuai. Okey, so terangkan, jelaskan ni wajib ada contoh. Okey, kalau soalan tanya uraikan, bagi fakta dengan banyak uraian. Okey, bagaimanakah? Jelaskan langkah, cara, tindakan. Okey, bezakan, gunakan jadual dan tunjukkan aspek perbezaan atau dimensi. Okey, dimensi untuk menjelaskan perbezaan antara dua konsep. Okey, kamu digalakkan guna jadual. Okey, hitungkan, tunjukkan jalan kira yang lengkap. So ini antara kata tugas yang biasa ditanya dalam pengajian perniagaan STPM. Okey. Okey, contoh soalan. Jelaskan 3 perbezaan antara organisasi bermotifkan untung dengan organisasi tidak bermotifkan keuntungan. Okey, 6 markah. Jadi apa dimensi yang kita boleh bezakan? Antaranya adalah apa? Motif, sumber kewangan, aktiviti, perundangan, percukaian. Okey, dan juga pengurusan. Itu berkaitan dengan perbezaan. Contohnya, motif atau matlamat, organisasi bermotifkan untung ingin memaksimumkan keuntungan. Organisasi tidak bermotifkan keuntungan, dia pentingkan kebajikan sosial anggota. Okey, jadi kamu dapat 2 markah. Okey, so berikan 3 dimensi atau 3 aspek perbezaan. Okey, nyatakan 4 elemen asas dalam perniagaan. 4 elemen ialah 1. Jual beli barang dan perkhidmatan, memenuhi keperluan dan kehendak, ada pertukaran nilai, dan yang keempat, bermotifkan keuntungan. Okey, soalan 3. Berikan maksud untung. So, beritahu pemeriksa, untung ialah lebihan hasil daripada kos. Kamu dapat 1 markah. Nyatakan 3 kepentingan untung. Yang ni pastikan ayat lengkap ya. 3 kepentingan untung ialah sebagai ganjaran pada pemilik kerana menanggung risiko. Kamu dapat 1 markah. Okey. Dijadikan sebagai modal tambahan untuk kembangkan perniagaan. Kamu dapat 1 markah. Okey. Untuk membolehkan perniagaan menjalankan tanggungjawab sosial seperti memberi derma. Jadi kamu dapat 3 markah. Okey, so make sure ayat lengkap. Okey. Okey pelajar, jadi kalau kamu inginkan maklumat tambahan, bolehlah kamu rujuk atau layari blog cikgukarthik.blogspot.com. Okey. Dan jangan lupa subscribe, like dan share dengan kawan-kawan dan bagilah komen kalau kamu rasa ada benda yang cikgu boleh baiki. Okey, sekian, terima kasih ya.